Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Apa khabar anak-anak 3 bijak pada hari ini? Cikgu harap kamu semua dalam keadaan yang sihat, ceria dan bersemangat untuk memulakan kelas pada pagi ini. Okey, Cikgu Laili akan mengajar kamu pengurusan diri. Jika minggu lepas Cikgu Juzaili telah ajar kamu pengurusan diri, dan untuk pengetahuan kamu, cikgu akan bergilir dengan Cikgu Juzaili untuk mengajar mata pelajaran pengurusan diri. Okey. Jika minggu lepas Cikgu Juzaili telah ajar kamu pengurusan diri dalam aspek fizikal dan personaliti diri, mana kamu telah belajar banyak berkaitan dengan kebersihan anggota badan dan dandanan diri. Hari ini Cikgu nak sentuh berkaitan dengan tajuk kebersihan pakaian dan penampilan diri. Okay. Mari kita tengok buku di muka surat 4. Okay, cara membersih pakaian. Okay, cara membersih pakaian. Cuba kamu tengok gambar yang pertama ni. Okay, dia kata apa? Rendam pakaian menggunakan sabun pencuci pakaian dan air. Okey, rendam dalam apa ni? Dalam baldi atau besen. Okey, yang kedua, cuci pakaian menggunakan berus. Okey, cuci pakaian menggunakan berus. Setelah kamu dah berus semua, yang ketiga kena bilas pakaian dengan air sehingga bersih. Setelah pakaian kamu dibilas, kamu hendaklah menjemur pakaian di bawah cahaya matahari. Kemudian bila dah kering, bolehlah baju tu dilipat dan disimpan di tempat yang sesuai. Okay. Cuba tengok aktiviti yang di bawah ini, iaitu mari belajar cara melipat baju. Masih ada lagi antara kamu yang tak tahu melipat baju? Jika tak tahu, cikgu nak ajar hari ni macam mana nak lipat baju. Okey, yang pertama, kamu bentangkan baju macam contoh dalam gambar. Lipat bahagian sisi baju. Yang kedua, yang ketiga, lipat dengan baju dan ulang langkah 2 dan 3. Okey, lipat. Lepas tu yang lipat dulu bahagian ni. Lepas tu kamu ulang untuk bahagian ni. Okey. Yang seterusnya, lipat di bahagian bawah baju ke atas. Macam ni. Macam yang ditunjukkan. Okey. Lipat dan kemudian baju yang telah disiap lipat. Boleh nampak gambar ni. Gambar ni baju yang telah siap dilipat dengan kemas. Kemudian bolehlah disimpan di tempat yang sesuai. Itu dalam almari ataupun di rak baju. Okey. Seterusnya, kita masuk pada tajuk kecil, iaitu penampilan diri. Cuba tengok penampilan diri yang kemas. Okey, yang pertama, kita tengok gambar yang pertama. Okay, gambar yang pertama ni gambar apa? Pakaian sekolah. Pakaian sekolah kamu pakai apabila nak datang sekolah lah. Ni kamu pakai bila kamu datang sekolah untuk belajar secara bersemuka. Okey, yang kedua, pakaian casual. Pakaian casual ni bila kamu kena pakai? Contohnya kamu nak pergi membeli belah, bersiar-siar ataupun berjalan-jalan dengan keluarga. Okey, yang ketiga, pakaian unit uniform. Unit uniform ni kamu pakai kalau kita dekat sekolah, kita akan pakai pada setiap hari Rabu. Itu kalau di PPKI, kita akan pakai baju unit beruniform pengakap. Okey, yang ni pakaian formal. Pakaian formal ni nak pakai bila? Contohnya nak datang kerja, macam cikgu nak datang kerja. Esok kamu dah kerja, kena pakai pakaian
formal macam ni lah. Macam dalam gambar ni. Okey, yang seterusnya pakaian sukan. Okey, pakaian sukan ni kamu pakai sebab tu ada sukan. Contohnya kamu nak pergi beriadah ataupun kamu datang ke sekolah pada hari yang ada waktu pendidikan jasmani dan kesihatan, kamu dikehendaki memakai pakaian sukan. Okey, cuba kita tengok pula tata cara berpakaian dan tata susila di tempat awam. Okey, dekat sini ada 3 contoh yang diberikan. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, contoh yang pertama, di pusat membeli belah. Di pusat membeli belah, tata cara berpakaian ialah memakai pakaian yang sopan seperti kemeja T, berseluar panjang dan berkasut. Okey, tata susila dia beratur ketika membuat bayaran. Tak boleh sesuka hati nak potong barisan. Okey, yang contoh yang kedua, di taman rekreasi, tata cara berpakaian yang sesuai untuk beriadah seperti pakaian sukan. Macam contoh pakaian sukan ni lah. Okey. Yang ketiga, tata susila dia menggunakan kemudahan di taman rekreasi secara berhemah. Maksudnya kita kena guna dengan betul. Tak boleh merosakkan kemudahan yang telah disediakan. Okey. Satu lagi contoh iaitu ketika kamu ke pantai. Tata cara dia ialah berpakaian yang sesuai dan tidak mencolok mata. Okey, tata susila dia menjaga kebersihan pantai. Kita tak bolehlah sesuka hati nak buang sampah dan sebagainya ketika kita pergi ke pantai. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya cikgu cuba kita lihat muka surat seterusnya iaitu masih lagi dalam tajuk pakaian, iaitu tata cara berpakaian dan tata susila dalam majlis. Okey, dekat sini diberi 3 juga contoh iaitu majlis hari jadi ataupun hari lahir, yang kedua sambutan hari raya dan yang ketiga majlis perkahwinan. Okey, cuba kita tengok tata cara berpakaian. Okey, mestilah berpakaian kemas. Okey. Baju lengan panjang jika bertali leher. Kalau pakai baju lengan panjang, kena pakai tali leher. Tak pakai pun tak apa. Tapi janji pakaian kamu tu kemas. Okey, tidak mencolok mata, menggunakan kasut yang sesuai, menyesuaikan pakaian mengikut jenis majlis seperti majlis keramaian, perkahwinan, keagamaan atau mesyuarat. Okey, cuba kita tengok tata susila dalam majlis. Okey, hadir lebih awal, duduk di tempat yang ditetapkan, menjaga kesopanan sepanjang majlis, tidak membuat bising dan menumpukan perhatian kepada majlis. Beratur ketika mengambil makanan. Okey, cikgu harap kamu boleh faham bagaimana tata cara berpakaian dan tata susila dalam majlis. Okey, dan cikgu percaya kamu sememangnya telah mengamalkan tata cara berpakaian dan tata susila ni. Cuma cikgu nak ingatkan kembali kepada kamu supaya kamu tidak lupa. Okey. Seterusnya, cuba kita lihat latih minda. Itu latihan untuk hari ini. Okey, latihan untuk hari ini cikgu besarkan sikit supaya kamu boleh nampak di sana. Okey, latih minda. Cuba tengok latih minda.
Itu kamu ambil buku, jika ada buku pengurusan diri untuk yang tahun lepas belum lagi habis, kamu boleh tulis dalam buku tahun lepas ataupun dalam buku yang tak digunakan, buku kosong ataupun dalam kertas. Tengok arahan yang pertama, lengkapkan gambar rajah berikut dengan bahan pembersih dan dandanan diri yang sesuai. Okey, dekat sini ada petak kebersihan dan dandanan diri. Ada 4 anggota badan kat sini. Okey, cuba kamu tengok. Kat sini ada mulut, kepala, badan dan muka. Okey, dekat sebelah sini semua ruangan ini adalah ruangan kosong. Okey, ruangan ni adalah ruangan kosong. Yang ni kamu dikehendaki mengisi ruangan ini dengan jawapan di sini. Jawapan di sini. Kamu ambil jawapan ni, tengok yang sesuai, masukkan dalam petak. Okey. Dan yang latihan yang kedua, cuba kamu tengok lagi. Latihan kedua iaitu berdasarkan gambar rajah berikut, lengkapkan fungsi alatan tersebut mengikut pemahaman anda. Tadi kita dah belajar macam mana kita nak mencuci pakaian. Okey, dekat sini ada serbuk pencuci, fungsi dia apa? Besen atau baldi tadi, fungsi dia apa? Berus, fungsi dia apa? Jadi cikgu nak kamu fikir dan tulis, buat gambar rajah seperti ini. Kamu tulis sama juga dalam buku ataupun kertas, dan setelah siap tugasan ini bolehlah hantar dalam grup kelas kamu untuk cikgu semak. Okey, boleh nampak? Okey, cikgu harap kamu semua faham dan bersedia untuk membuat latihan pada hari ini. Okay. Itu saja PDPR kita untuk hari ini, dan semoga kita berjumpa lagi pada minggu-minggu seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.